إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullah jazak bagi pihak panitia dari Batu Salam dan juga tuan-tuan yang hadir pada pagi ini untuk sesi daurah buku Al-Hikmah yang telah disediakan oleh Syekh Nasir Ibn Sulaiman Al-Umari, Dr. Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar, seorang syekh ahli sunnah daripada Saudi. Jadi buku ini saya terjemahkan. Ada buku? Ada buku, ada kat situ ada buku. Dia apa? Talha pun dia jual. Buku ni ada 11 bab dan lebih kurang terjemahannya 160 muka surat. Kita ada masa sampai pukul 1. Jadi kita harap agar Allah SWT permudahkan kita, berkati masa kita supaya dapat kita kongsi apa yang terbaik daripada yang hendak disampaikan oleh penulis buku ni. So ada, kata semuanya penting, tak ada yang tak penting. Ada 11 bab, semua penting-penting. Jadi kita cuba sentuh, dan kalau tak sempat tuan-tuan belilah buku ni, baca dan boleh tanya kalau ada tak faham kepada saya, atau kepada siapa-siapa lah, guru-guru, ustaz-ustaz, untuk penjelasan. Sebab dia kita baca saja pun memang tak mungkin kita faham. Saya yang terjemah ni pun saya rasa tak sampai 1% dengan maksud penulis. Kita terjemah ni ambil maksud umum apa yang nak disampaikan oleh penulis. Jadi harap kalau baca nanti ada yang tak faham, jangan simpan dalam hati, tanya terus ya. Baik. Kita masuk, bismillah, kita masuk buku ini. Pendahuluan, saya ambil sedikit daripada pendahuluan. Selepas Syekh menulis ayat-ayat Quran, pesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebut memandangkan besarnya kedudukan al-hikmah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan betapa dahsyatnya keperluannya dalam segala urusan umat Islam sekarang ini dan di masa hadapan, serta oleh kerana tersembunyinya dan terasingnya al-hikmah daripada kehidupan kebanyakan daripada orang Islam. Ada 2 perkara penting. Pertama, al-hikmah ni suatu yang amat berat, amat besar, dia dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Okay? Dan dia adalah suatu keperluan yang amat penting bagi umat Islam dulu, kini dan selama-lamanya. Kalau boleh gunakan itu dia punya terma dia. Okey? Dulu, kini dan selama-lamanya. Tapi ada satu perkara lagi, malangnya hikmah ini ada satu yang asing, tersembunyi dalam kehidupan orang-orang Islam. Maknanya orang Islam mungkin tidak dapat menghayati hikmah itu sebagaimana yang dihendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata penulis itu, saya telah berusaha untuk mengkaji, mengenali hakikat dan makna al-hikmah berdasarkan pandangan Al-Quran, dengan merujuk kepada ayat-ayatnya, ini ayat Quran, bersaksikan kisah-kisah di dalamnya. Ya, ada kisah. Al-Quran ni ada qasas, kisah-kisah yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Meneliti perintah-perintah dan larangannya, serta mencedok daripada hidangan As-Sunnah, iaitu daripada hadis-hadis Nabi, kerana As-Sunnah adalah sumber kedua daripada sumber-sumber untuk mentafsir Al-Quran dan memahaminya. Begitu juga kata penulis, saya telah mencuba memanfaatkan pandangan para salaf daripada kalangan para sahabat
dan generasi selepas mereka demi untuk menerangkan makna-makna hikmah. Saya telah mengerah segala tenaga saya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan contoh-contoh daripada realiti semasa untuk memudahkan kefahaman dan mendekatkan kepada tujuannya. Saya telah menggunakan masa yang panjang untuk memerhati, meneliti dan mengkaji tajuk ini. Dan saya tidak mencetak dan menerbitkannya melainkan setelah saya yakin dan berpuas hati bahawa buku ini telah benar-benar mencakupi tujuan penulisannya dan keperluan manusia kepadanya. Itu mukadimah dia. Bila saya baca mukadimah ni, tertarik sebenarnya. Saya nak terjemah buku ini. Dan saya rasa bila Syekh kata dia telah menggunakan tenaga yang banyak, masa yang banyak, kan, rasa kita masih terlalu jauh untuk mengambil manfaat. Sebab saya terjemah pun tak adalah menggunakan tenaga banyak sangat. Terjemahannya bukan susah, senang saja, dan masa pun tak panjang. Jadi apa-apa pun kita minta kepada Allah Ta'ala, manfaat kebaikan Allah beri pada Syekh ni dapat kita kongsikan bersama melalui penulisan dia, dan kita dapat sampaikan pula kebaikan ini bukan sahaja untuk diri kita, kepada insan-insan yang bersama dengan kita. Itu kata penulis, pendahuluan dia. Sebagai penterjemah, ada kata penterjemah lah. Saya ambil bahagian yang akhir pada kata-kata saya. Atas nama dan dakwaan berhikmah dalam usaha berdakwah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kan? Kita selalu dengar ayat, kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi atas nama dan dakwaan berhikmah dalam usaha berdakwah kepada Allah dan Rasulnya, berlaku berbagai perkara negatif. Tapi katanya hikmah tu supaya saling tuduh menuduh, saling salah menyalah, dan persisihan yang membuahkan permusuhan dan perpecahan sehingga umat Islam menjadi semakin lemah dan hina. Tapi kadang-kadang kita anggap ini hikmah. Ramai yang masih menganggap sama ada da'i ataupun talibul ilm, mereka berjaya menimbulkan perkara suasana seperti ini, mereka rasa mereka buat hikmah. Benda ni realiti. Kita sedar atau tak sedar berlaku. Jadi atas nama dakwah, menyampaikan kebenaran, berlakulah perkara-perkara negatif ini. Walhal Allah Ta'ala telah memperingatkan kepada hamba-hambanya agar menjauhi perbuatan permusuhan dan perpecahan. Banyaklah ayatnya. Antaranya firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita pun nak ajak manusia taat kepada Allah dan Rasul. Itu dakwah kita, kan? Dakwah kita, seruan kita yang kita sebut buat, kita lakukan ini, mengajak manusia agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kadang-kadang ini lupa. Kadang-kadang kita mengajak manusia atas namanya, kononnya dakwah kepada Allah dan Rasul, tapi kadang-kadang tak sedar kita menyeru manusia supaya taat kepada kita. Bila kita rasa apa yang kita kata saja yang benar, orang lain tak benar, itu silap, ya. Wala tanaza'u, dalam usaha kita mentaati Allah dan Rasulnya dan menyeru manusia pada taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan berlaku tanazu', jangan kamu berbantah-bantahan. Larangan. Ini negatif tadi. Perbantahan. Jangan bantah, jangan salah menyalah. Okey? Jangan tuduh menuduh. Jangan timbulkan perselisihan. Kenapa? Fatafshalu. Jika kamu menyeru pada Allah juga, walaupun itu perkara yang terbaik, menyeru pada Rasul, tapi dalam keadaan kamu berbantah-bantahan, maka kalau itu yang berlaku, nescaya kamu akan menjadi lemah. Fashlun ni gagal. Okey? Lemah, gagal, ataupun hilang semangat. Wa tazhabari hukum, dan hilang kekuatan kamu. Wasbiru, sepatutnya kamu kena bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Sebab Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Jelas. Saya jadikan ayat ni KPI. Ketika saya mengajar, saya akan pesan pada anak-anak murid saya, ingat ayat ni. Kita belajar untuk menjadi hamba yang taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Tetapi jangan sampai kita
melakukan perkara yang dilarang Allah Ta'ala ini, kerana kita akan kehilangan dua perkara penting dalam usaha dakwah ini, iaitu kekuatan. Okey, kita kehilangan semangat dan kekuatan. Kita akan jadi lemah dan gagal. Okey, penting. So seperti sebut tadi, apa Talha sebut tadi tentang beberapa perkara negatif yang berlaku dalam kalangan kita yang mau menjadi hamba Allah dan Rasulnya ni, yang mau kembali kepada sunnah dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada perkara negatif tersebut. Kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang sedar. Yang tak sedar tu mungkin lebih ramai. Dia tak sedar berlaku. Tak sedar dalam kita nak menyuruh manusia ni berlaku tanazuk, saling berbantah. Bahkan kita rasa itu satu kehebatan kalau kita boleh bantah, satu kemahiran. Dan memang ada pula jenis penyakitnya, manusia yang suka melihat kita berbantah-bantah. Macam Syekh Talha sebut tadi, dia suka ada kuliah tu kerjanya nak membantah orang, menanggapi orang, menghukum orang, membicarakan isu-isu yang panas. Okay? Jadi kalau ada tajuk seperti itu, perkara tersebut itu, maka ramailah yang akan datang untuk kononnya mengambil manfaat dan hikmah daripadanya. Semuanya itu kononnya lah ya. Jadi berlaku sekarang ni, manusia menggunakan nakma hikmah untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, tetapi tanpa disedari atau disedari sebaliknya yang berlaku. Jadi saya harap semoga dengan usaha kecil ini, para pembaca daripada segenap peringkat dan kedudukan akan dapat memahami maksud, hakikat dan konsep sebenar hikmah dan berupaya pula menghayatinya dengan benar, tepat dan sempurna, agar segala gejala dan kerosakan yang menimpa umat Islam dapat ditangani dengan baik dan bijaksana, insya-Allah. Okey? Itu tujuannya saya terjemah. Melihatkan perlu kita kongsikan sebenarnya, atau kita sedarkan kita daripada tidur atas salah faham kita terhadap makna hikmah dalam berdakwah. Jadi kalau kita tengok bab-bab nanti kita, dia akan bagi contoh-contoh salah faham, salah letak maksud hikmah dalam kehidupan seorang da'i dan juga penuntut ilmu. Jadi Syekh ni saya nampak dia target pada da'i dan dia target pada penuntut ilmu. Okay? Sebab yang buat kerja ni kita lah ya. Kita yang cinta pada ilmu, kita yang belajar dan kita nak berdakwah. Baik. Saya masuk tu pada bab 1. Kepentingan pemahaman sebenar terhadap pengertian dan konsep hikmah. Ahamiah dia, kepentingan dia. Baik, kita ambil sikit daripada sebut di sini. Kata akar bagi perkataan al-hikmah adalah al-hakim. Okey? Yang banyak disebutkan di Al-Quran. Perkataan hakim disebut sebanyak 81 kali dan hakiman disebut sebanyak 16 kali. Penggunaan dan pengulangan kata akar bagi perkataan hikmah di Al-Quran menunjukkan akan kepentingan perkataan ini. Banyak digunakan dan berulang kali disebut. Ini salah satu tanda atau bukti hikmah ini suatu yang amat penting. Okey. Al-Hakim itu sendiri adalah salah satu daripada nama 99 nama Allah Ta'ala. Allah sendiri namanya Al-Hakim. Nama Allah Ta'ala ini telah diulang sebanyak 38 kali dalam Quran dan digandingkan dengan nama-nama Allah yang lain seperti Al-Aziz, Al-Khabir dan Al-Alim. Okay? Allah telah menyandarkan sifat Al-Hakim ini kepada kalamnya iaitu Al-Quran sebanyak 4 kali. Okay? Dalam surah Ali Imran, dalam surah Yunus, dalam surah Luqman dan juga surah Yasin. Kan? Jadi surah Yasin yang biasa kita bacakan, wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang hakim, iaitu mengandungi hikmah, kebenaran, kebijaksanaan dan seumpamanya. Baik. Allah juga telah memerintahkan agar hamba-hambanya daripada kalangan para rasul, anbiya serta para pewaris mereka daripada kalangan ilmuwan dan duat agar berhikmah dalam usaha menyeru manusia ke jalannya. Ini perintah Allah. Ya? Ayat yang selalu kita gunakan, selalu kita dengar, surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okay? Serulah ke jalan Rabbmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Okay? Memang kita selalu guna ayat ni. Allah Ta'ala juga telah menisbahkan al-hikmah kepada dirinya dan sebagai miliknya
yang akan dikurniakan hanya kepada siapa yang dikehendakinya. Tiada siapa yang memiliki al-hikmah atau yang boleh mengurniakan al-hikmah melainkan hanya Allah Ta'ala. Ini usul dia. Ini kaedah prinsip. Hikmah tu milik Allah, dari dia, dan dia saja akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tak ada siapa yang boleh mendakwa, saya seorang yang hakim, saya mempunyai hikmah, saya boleh memberi hikmah kepada siapa-siapa pun. Ini prinsip, ini usul. Okay? Ini bukan perbahasan biasa. Kalau kita pegang perkara ni, kita akan rasa aman dan kita akan selamat. Tapi kalau kita tak faham, bila kita lah yang hakimnya, kita yang tahu, kita yang bijaksana, kita boleh bagi, siapa yang dengar cakap saya, siapa ikut saya, dia akan jadi macam saya. Ini satu kesilapan besar. Ini besar ni, ini bukan furuk, ini usul. Tapi ini yang berlaku hari ni, dalam segala urusan dunia ataupun akhirat. Bab belajar agama pun kadang-kadang kita risau begitu, bab dunia lagi lah. Kan? Kalau nak berjaya ikut macam saya. Saya ni seorang yang berpengalaman. Saya gagal dan saya terbangun dari kegagalan. Saya mesti nak jadi sifu, nak jadi idola. Inilah poin dia. Sedangkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala yang kita nak ni, kebaikan, kejayaan, kecemerlangan, dan semuanya itu daripada dia. Dia hanya akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itulah disebut dalam bahasan buku ni. Ada awal ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, yakni kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendakinya. Okay? Itu mengikut aturan dan ketentuan dia. Allah bagi bukan ikut kehendak kita. Kita tak boleh paksa Allah bagi pada kita. Dia hanya akan bagi kepada siapa yang selayaknya menerimanya. Dan Allah lebih mengetahui. Okay? Dan Allah sebut dalam surah Luqman. Ini surah yang popular ni di kalangan kita ni. Walaqad atayna Luqmanan hikmah. Dan sebenarnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Siapa yang bagi kepada Luqman? Allah Ta'ala. Okay? Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Dan Nabi Daud yang telah turut serta dalam tentera Talut telah membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, iaitu Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah. Okay? Siapa yang bagi kepada Nabi? Allah SWT. So kalau kita pun mendambakan al-hikmah ini, tidak ada tempat lain nak kita cari melainkan kepada Allah. Okay? Adalah jalan-jalan dia. Nak dapat daripada Allah ni ada jalan dia, ada subul. Tapi jalan itu jangan jadi matlamat. Contohnya lah ya, yang saya masukkan tadi tu. Matlamat kita nak dapat hikmah Allah Ta'ala. Nak dapat hikmah ni mestilah kena belajar. Kena belajar, menuntut ilmu. Tapi jangan jadikan jalan, usaha belajar tu sebagai matlamat kita. Belajar, rasa kita ni hikmah dah. Lepas tu tak cukup. Belajar, sekarang ni lah ya, penyakit kita hari ni. Selagi orang tu tak ada PhD, dia tak dikatakan seorang hakim lah. Tak pandai lah. Kalau orang tak ada PhD, tak ada BA, sekadar dia ni tahu sikit, kita tak boleh nak dengar kata dia. Pasal kita, dia ni siapa? Ini satu penyakit kita sebenarnya. Sebab Allah dia bagi hikmah ni kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak pernah disebut bahawa Allah akan bagi hanya kepada orang yang rajin belajar lah atau tinggi kelulusan akademik dia. Tak pernah sebut. Ya? Sebab tu kita tengok Luqman ni siapa? Contohnya, Allah bagi hikmah pada Luqman. Adakah Luqman ni seorang Nabi? Dia bukan Nabi. Adakah dia seorang pembesar? Dia bukan seorang pembesar. Adakah dia orang yang bijak pandai? Tidak juga. Jadi kita belajar tentang Luqman ni siapa? Katanya seorang hamba hitam. Maknanya dia orang biasa. Tapi dia dapat kurnian hikmah daripada Allah SWT. Jadi bukan kata tak perlu belajar sampai PhD. Jangan jadikan itu pula matlamat. Itu hanya wasilah, jalan-jalan. Belum tentu kita belajar tinggi pun kita dapat hikmah. Ramai di kalangan ilmuwan yang diiktiraf oleh manusia, mereka tak jumpa hikmah juga kesudahnya. Sebab Allah tak bagi. Adalah sebabnya Allah boleh mengetahui kenapa Allah tak bagi pada dia. Ramai orang yang tak pernah menjejak kaki ke Menara Gading, tak pernah buat tesis, tapi kata-kata mereka hikmah. Nasihat mereka sesuatu yang menyentuh hati. Itu yang penting kita faham. Kita dengar, kalau kita tengoklah ya, orang tua-tua kita lah ya, macam mak-mak saya, mereka ni tak belajar mana-mana pun. Tapi nasihat mereka ni sentuh sampai ke hati kita. Kenapa Allah bagi hikmah pada mereka? Pastilah ada sebabnya.
Kita belajar tinggi pun kadang-kadang tak pandai juga. Kata-kata kita yang dah belajar tinggi ni sekarang ni tak gerti nak cakap apa dengan anak-anak. Tak tahu nak kata apa, Ustaz, tak guna. Saya belajar tinggi tapi nak cakap anak saya pun susah. Tapi mak ayah kita dulu, subhanallah. Jadi itulah contoh yang saya nak bagi contoh je lah. Bukan kata menidakkan usaha, kesungguhan, pengorbanan mereka yang belajar sampai pada PhD, pakar dalam bidang, sudah ada kedudukan akademik. Kita tak nafikan. Semoga itu jadi jalan untuk mereka meraih atau mendapat hikmah Allah SWT. Tapi jangan jadikan itu matlamatnya. Itu hanya wasilah. Jadi kalau kita tak ada anak yang bijak belajar masa universiti, jangan bimbanglah. Tak semestinya kena pergi Ummul Qura contohnya baru jadi orang yang faham tentang Quran dan Sunnah. Contohnya lah macam sebab saya belajar Ummul Qura kan. Tak semestinya orang belajar Ummul Qura semuanya suka Sunnah. Yang tak suka Sunnah pun ramai. Belajar di Mekah, di Madinah. Jadi di situ kata hikmah tu milik Allah. Dia hanya beri pada siapa yang dikehendakinya. Baik. Jadi begitulah berkurang nak cerita tentang kedudukan hikmah ni amat pentingnya. Kita harus faham perkara tersebut. Sesungguhnya antara faktor utama kejayaan dakwah ke jalan Allah bergantung kepada hikmah yang dimiliki dan dihayati oleh para duat. Itu kena faham. Bagaimana kita nak berdakwah secara berkesan. Sekarang ni ada macam-macam kempen, usaha untuk kita membuat satu pekerjaan secara berkesan. Yang dipanggil apa? Efektif. Tak mungkin kita dapat capai apa saja perkara yang kita buat ni untuk menjadi sesuatu yang berkesan, memberi kesan yang baik kalau kita tak mendapat hikmah daripada Allah Ta'ala. Dan kalau kita tidak menghayatinya. Walaupun kita ada teknik yang berbagai. Kan ada orang rasa macam tadi kan, Abu Tuhan kata, ada orang rasa untuk mendekati masyarakat kena ikut. Ada masyarakat yang suka lawak jenaka, maka agama pun, ceramah agama pun kena diisi dengan lawak jenaka. Ada masyarakat yang dia suka nyanyian, hiburan, maka dia kata kita kena juga jadi macam tu. Da'i kena juga pandai hiburan, menyanyi, tahu sikit. Ada masyarakat suka bola, maka da'i pun kena jadi ahli bola juga, contohnya. Tapi ini berlaku ada berlaku di kalangan kita sendiri. Ada yang kata biarkanlah kan, masing-masing berdakwah pada bidang masing-masing. Jadi ahli seni berdakwah dengan seninya. Ada banyak pengajaran dalam siri-siri telemovie dan sebagainya. Ada kata yang bola tu dengan cara bola dia boleh satukan manusia dengan bola. Ada orang rasa macam tu di kalangan orang yang berilmu ni, yang juga da'i. Sebab tu kita lihat, bagi saya cacar merbah keadaan dakwah ini sekarang. Macam-macam. Bila kita yang mengajak bersunnah, kita menggunakan wasilah-wasilah seperti ini. Untuk mencari apa dia panggil mad'u kita, menarik mereka kepada Allah SWT. Saya rasa satu jalan yang pandangan saya lah tak tepat. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Sesungguhnya hikmah itu adalah milik orang-orang yang beriman yang telah hilang daripada mereka. Oleh yang demikian, di mana saja terdapat hikmah, maka orang yang berimanlah yang paling berhak memilikinya. Iman dan hikmah tak boleh beza, tak boleh asing. Tak boleh diasingkan, tak boleh dipisahkan. Hanya orang beriman saja yang mungkin dan selayaknya menjadi orang yang hakim. Orang tak beriman, dia tak mungkin jadi orang bijak. Tapi dalam realiti hidup kita hari ini, kita anggap siapa saja, walaupun dia tidak beriman, tak berallah Rasulnya, oleh kerana dia ada kedudukan akademiknya, kita panggil dia ilmuwan yang bijak, cendekiawan, dan sebagainya. Baik. Selain daripada faktor-faktor yang disebut tadi, ada beberapa faktor lain yang membuktikan keperluan yang amat besar kepada pemahaman sebenar terhadap pengertian dan konsep hikmah. Kekeliruan dan salah faham yang amat jelas dan ketara terhadap pemahaman dan penghayatan hikmah dalam kalangan kebanyakan daripada umat Islam. Umpamanya, perbuatan bekerjasama dengan golongan yang zalim, berdiam diri daripada menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan di negara-negara umat Islam dianggap sebagai suatu langkah yang berhikmah. Ini berlaku sekarang ni kan. Walaupun cerita Syekh ni kat tempat dia, tapi di tempat kita ni berlaku. Kita diseru supaya berhikmah atas nama rahmatan lil alamin ke apa saja, menjaga keharmonian, perpaduan, sehingga kita mengorbankan agama kita, usul akidah kita dan sebagainya.
Jadi tapi orang yang buat ni dia rasa dia hikmah lah, dia yang menyuruh secara hikmah. Kan? Jadi oleh kerana salah faham seperti ini berlaku, maka perlu kita fahami sebenarnya apa makna hikmah. Okey? Sebahagian besar daripada kalangan umat Islam menganggap seruan meninggalkan perbuatan mungkar dan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam adalah perbuatan melampau, kekerasan, menafikan hak kebebasan dan tidak rasional. Sekarang ni kalau kita tegur orang, kalau kita mencegah kemungkaran, dianggap satu perbuatan yang tidak rasional. Atas nama hak kebebasan suara sendiri dan sebagainya. Benda itu sedang berlaku dalam zaman kita. Sebab tu saya minat nak terjemah buku ni. Sebab dia menyentuh isu yang sedang berlaku sekarang. Bahkan hakikat sebenarnya pemahaman dan penghayatan hikmah dalam kalangan para duat masih tidak jelas dan kabur. Sehingga kan mereka melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan di dalam menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Akibatnya, mereka dan kebenaran yang diperjuangkan oleh mereka menjadi sesuatu yang dibenci dan dimusuhi oleh umat Islam dan juga yang bukan Islam. Ini masalah kita ni. Kita tak sedar benda tu berlaku daripada kita sendiri. Bila kita tak faham al-hikmah, kita meletakkan hikmah tidak bertempatnya, walaupun kita niatnya nak menyampaikan, nak berdakwah pada kebenaran, nak menegakkan kebenaran, tapi akhirnya sebenarnya perkara itu tak berlaku. Okey? Saya ulang balik. Akibatnya mereka dan kebenaran yang diperjuangkan oleh mereka menjadi sesuatu yang dibenci dan dimusuhi oleh umat Islam dan juga yang bukan Islam. Ini natijahnya. Ya? Apa saja yang sepatutnya kita orang Islam sokong dan menjadi sesuatu yang indah bagi orang bukan Islam, sudah terbalik akhirnya. Islam ni cantik dan indah. Ya? Tapi bila diletakkan tempat yang tak kena, itulah hasilnya. Kesimpulannya, kebangkitan semula Islam di zaman yang dipenuhi dengan fitnah dan kezaliman terhadap Islam dan umatnya lebih berhajat dan lebih memerlukan kepada kelahiran ramai para duat yang hukama, yang berhikmah. Okay? Bukan yang pandai berbahas, berbantah, berhujah, okay? Menghukum. Ramai dah kita sekarang ni. Kita ramai. Sebab kita ramai pakar-pakar dalam bidang-bidang seperti ini. Ya? Da'inya kerjanya menghukum orang. Kerjanya membantah, menjawab apa saja isu. Terus jawab. Kan? Memang suka. Kan? Inilah yang kita tak perlu sebenarnya. Yang kita perlukan di saat kita, dalam keadaan kita sekarang ini, kita perlukan para duat yang hakim, yang hukama, yang Allah beri kebijaksanaan. Hajat dan keperluan pada para duat dan hukama ini melebihi keperluan apa jua faktor-faktor yang lain. Percayalah, kita bukan perlukan kuasa, kita perlukan ekonomi, kita bukan perlukan suara ramai untuk kita berdakwah pada kebenaran. Kita sekarang ni hanya lebih memerlukan kepada hakim, hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kira kuasa, kita kuasa juga. Kita pun ada duit, kita pun ada ramai penyokong, tapi kebenaran tak sampai juga. So apa yang tak ada pada kita sekarang ni? Hikmah yang tak ada. Ya? Subhanallah, ya, kita ada teknologi sekarang ni kan, walaupun tak ramai kan, tapi saya rasa online orang boleh dengar, online ramai dengar. Maknanya kita boleh sampai dakwah tu. Ya? Tapi kalau kita tak hikmah, dakwah yang kita sampaikan tu walaupun ramai yang mendengarnya, tak manfaat juga lah. Menjadi kita penyebab kepada perkara-perkara yang lebih negatif daripada sepatutnya. Dalam bab kedua, disebut pengertian hikmah menurut bahasa Arab. Saya sendiri dah ringkaskan bab kesimpulan. Dan kalau kita tengok dalam bab ni, ada satu bab kesimpulan oleh penterjemah berkaitan pengertian hikmah menurut bahasa Arab. Kita kena faham juga dari segi bahasa Arabnya. Saya dah ringkaskan. Selain saya terjemahkan apa yang disebut oleh penulis, dari segi bahasa, saya buat satu ringkasan. Okay, antara pengertian perkataan hikmah dalam bahasa Arab adalah al-hikmah dalam bahasa Arab bermakna al-mana'u. Suatu yang dihalang, halangan. Okay? Al-mana'u, halangan. Jadi perkataan al-hukmu, iaitu hukuman, merupakan kata nama yang berasal daripada huruf ha, kaf dan mim, yang juga huruf-huruf bagi perkataan hikmah. Kan? Al-hukmu, ha, kaf, mim. Hikmah pun ha, kaf, mim juga. Hukuman ditentukan untuk menghalang manusia daripada melakukan suatu kesalahan dan kezaliman. Maka dikiaskan maksud halangan ini kepada makna hikmah. Berdasarkan perkataan ini, orang yang berhikmah atau para hukama adalah mereka yang memiliki keupayaan untuk menghalang diri mereka
daripada melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ini dia. Ini dia kata hakim. Mengikut makna, kalau kita rujuk pada makna asal bahasanya, al-man'u. Okey? Al-hukmu biman al-man'u. Adanya hukuman, peraturan untuk menghalang manusia daripada melakukan kesilapan, kesalahan, atau membahayakan dirinya dan orang lain. Itu hukum. Itulah man'u. Dan hukum ini adalah hurufnya sama dengan hikmah. Maka dikiaskan mana hikmah pada mana hukum ini, orang yang bijaksana, orang yang ada yang hukama ini, orang yang berupaya menghalang dirinya dan juga orang lain daripada kesalahan dan kezaliman. So kalau kita sendiri konon atas nama hikmah menyebabkan berlaku kesalahan pada diri kita dan orang lain, adakah kita boleh dipanggil hakim? Nampak gaya kita hari ini atas nama hikmah, kita yang memecah belahkan manusia. Kita yang menyebabkan berlaku permusuhan di kalangan umat Islam dan menambah rasa kebencian di kalangan orang bukan Islam. Ini masalah yang berlaku hari ini. Jadi apa yang berlaku patutnya kita nilai betul-betul. Okay, makna kedua dari segi bahasa, al-hikmah ialah al-ilmu. Hikmah itu ada ilmu. Oleh demikian, hikmah adalah lawan kepada kejahilan dan kebodohan. Para hukama adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Bahkan para hukama adalah mereka yang mengetahui, memahami dan menghayati suatu yang terbaik berdasarkan sumber ilmu yang terbaik. Jadi bukan saja tahu kan, bukan sekadar tahu, tapi dia mengamalkan, menghayati apa yang dia tahu. Dan yang diketahui itu adalah suatu yang terbaik berdasarkan sumber ilmu yang terbaik, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu senang, mudah. Hari ini kita ada ramai yang berpengetahuan, yang ada ilmu, maklumat, ada knowledge and information, ramai. Tapi kita kurang orang yang menghayati ilmu tersebut. Itu masalah kita hari ini. Ramai yang ada. Sebab wasilah untuk dapat ilmu, nak kumpul maklumat, information tak susah. Tak datang kelas pun boleh dapat maklumat. Ya, buku ada, e-book pun ada sekarang ni. Tak beli pun tak apa. Just download saja, kan. Ustaz Google pun ada. So nak kumpul information, knowledge memang banyak, memang mudah. Tapi untuk memahami dan menghayati secara benar, secara betul, tak ramai yang dapat. Sebab tu, walau bersama hebat pun teknologi menuntut ilmu ni tuan-tuan. Belajar secara, apa dia kata ni, berhadapan lebih baik. Okay? Kalau kita, walaupun online ni kadang-kadang boleh tanya secara online, boleh komen, tapi tak sempat nak ada respon. Kadang-kadang jadi perbahasan di dalam antara mereka dengan yang tengah online ni tanpa disedari oleh guru. Diorang duk bahas. Guru duk mengajar je. Diorang makin hanyut jauh, guru ni duduk ke tempat lain. Jadi sunnahnya lah menuntut ilmu ni dengan guru. Sebab tu Allah utuskan Jibril AS datang dalam rupa manusia. Syadidu bayadu thiyab, syadidu sawadi syar. Dalam rupa lelaki yang datang pakai baju yang putih bersih, kan, rambutnya hitam kemas, kan, datang apa dia buat? Dia duduk depan Nabi SAW, disandarkan lututnya dengan lutut Nabi dan letakkan tangannya adalah fakhizaihi, atas dua pahanya. Satu isyarat Allah Ta'ala kepada kita melalui hadis ini, yang berlaku antara Rasul dan Jibril tentang keutamaan dalam menuntut ilmu mesti secara berhadapan. Mungkinlah ya, tapi tak nafikan boleh belajar secara online, tak nafikan boleh baca buku saja, kan? Boleh, tapi sebaiknya ada ruang dan masa yang kita belajar secara berhadapan. Sebab penyampaian kadang-kadang tu bukan saja suara, tapi mimik muka. Kita kata kita belajar tentang apa dia panggil komunikasi. Komunikasi ini bukan pada suara saja, tapi pada body language, istilahnya lah kan. Jadi sahabat mereka berbicara dengan Nabi bukan saja dengan perkataan dia, dengan mimik wajah dia. Mereka kadang Aisyah cerita tentang wajah Nabi yang tukar jadi kemerahan, itu apa maksud dia. Ada kan? Jadi perlu ada perkara seperti kita kena, orang kata kena live lah, bukan saja online, tapi real time, sama-sama ada. Okey, itu insya-Allah. Itu makna kedua. Makna ketiga, hikmah di sudut bahasa saya simpulkan sini, al-mutqin, iaitu tekun dan mahir. Itqan, ketekunan dan kemahiran.
Para hukama juga dikenali sebagai golongan yang tekun dan mahir terhadap suatu perkara pengetahuan. Mereka terhadap suatu perkara itu bukan sekadar pengetahuan biasa, bahkan mereka amat teliti, tekun dan mahir terhadap perkara tersebut. Di situ kan ada kelebihan, berbeza antara manusia, orang beriman. Orang beriman semuanya insya-Allah berilmu. Tak mungkin jadi orang beriman kalau tak ada ilmu. Tapi ada di kalangan orang beriman itu orang-orang yang mahir dengan ilmunya, yang begitu tekun dengan ilmunya. Mereka ada kedudukan. Allah lebihkan mereka di kalangan. Okey, ketekunan dan kemahiran ini bukan milik semua orang. Ya, bukan milik semua orang. Tanggungjawab semua orang Islam mesti menuntut ilmu, belajar sehingga dia jadi orang mukmin. Tapi ada di kalangan orang beriman itu golongan yang Allah lebihkan, Allah bagi mereka hikmah sehingga mereka mahir dan tekun dengan ilmu yang mereka ada. Al-hikmah juga dari segi bahasa bermakna al-adlu, iaitu adil. Para hukama adalah mereka yang sentiasa berlaku adil, iaitu memiliki keupayaan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Lawannya adalah az-zulm, zalim, iaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang sebenar. Jadi kita, kalau kata kita ni seorang yang hakim, Allah akan beri kita satu petunjuk agar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan adil. Hikmah juga diartikan sebagai merealisasikan kebenaran dengan ilmu dan amalan. Orang yang hakim ni, dia buat apa yang dia cakap. Itu maksudnya. Okay? Ilmu dia, pengetahuan dia bukan sekadar maklumat saja, tetapi sesuatu yang dihayati. Okay. Demikianlah sebahagian daripada maksud hikmah di sudut bahasa Arab. Secara umumnya, perkataan hikmah merujuk pada perkataan al-man'u, iaitu halangan, kerana hikmah itu adalah penghalang daripada kesalahan, kejahilan, kecuaian dan kezaliman. Senang je. So kalau berlaku kita ni buat benda yang salah, kita rasa betul lah, tu pening. Satu yang tak sepatutnya berlaku. Hari ni ramai yang tak sedar kesilapan yang mereka lakukan, masih lagi kata ini hikmah Zat. Okay? Ini hikmah. Saya kena ada pendekatan yang berbagai untuk berdakwah. Sebab tu kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang begitu dan begini. Contohnya, tapi dikata hikmah kan, selanjutnya itu kesilapan. Kita meletak sesuatu yang tidak pada tempatnya. Agama Allah yang mulia ini kita letakkan mengikut pandangan akal kita. Satu yang tak kena, amat tak kena. Okey? Baik, masuk pada bab ketiga. Rasanya boleh habis kot ni kalau macam ni. Okey? Ya, bab 3. Definisi hikmah dalam Al-Quran. Ini paling penting. Kita belajar Quran dan kita harus memahami definisi, pengertian, pemahaman yang betul berdasarkan Quran. Yang ruginya bila kita belajar Quran tapi kita buat benda yang tak sama dengan Quran. Itu kerugian yang besar. Sekarang ni belajar Quran pun bukan satu yang susah kan, macam-macam kaedah nak belajar Quran. Ya, macam-macam pendekatan digunakan. Tapi kita tidak ada satu penilaian sejauh mana kita dapat memahami Al-Quran itu sebagaimana yang sepatutnya. Kita tak ada ukurannya. Kita sekarang ni kita hanya memperkenalkan pendekatan dia. Berbagai bentuk pendekatan yang kita tak nafikan amat bagus. Tapi bagaimana nak menilai balik? Yang kita sampai itu satu yang betul dan dipahami dengan betul. Dan tak ada siapa yang boleh bantu kita kecuali Allah saja. Ya, dia yang bagi. Jadi kita cuba usaha. Kadang-kadang yang disampaikan tu lain, yang dipahami lain. Yang difaham lain, yang dibuat lain. Betul Ustaz, saya faham macam ni, tapi tak boleh nak buat macam tu. Saya macam ni juga sebenarnya. Nampak tak realiti hidup kita kan? Betul lah, saya faham benda ni begini. Ustaz cakap betul. Al-Quran begini. Tapi dalam kehidupan saya ada juga benda yang saya nak buat. Ikut saya Ustaz. Saya manusia juga kan? Saya teringin juga. Saya ada keinginan. Ini contoh-contoh yang berlaku dalam isu seperti ini. Okay? Kata hikmah tersebut mempunyai berbagai maksud dan pengertian sehingga para mufassirun, iaitu ulama tafsir, berselisih pendapat dan pandangan dalam mentafsirkan perkataan hikmah. Daripada maknanya banyak, bukan satu. Al-Quran ni kalimah dia subhanallah. Ya? Satu perkataan makna berbagai-bagai. Sebab tu pendekatan cara tadabbur tu bagus. Kan? Jadi kita nampak beza. Pendekatan cara tadabbur, memahami perkataan-perkataan Al-Quran, dan diterjemahkan melalui ayat-ayat Quran. Satu yang bagus dan di sunnah Nabi. Sebenarnya benda ni sama je. Dulu kita ada tafsir apa? Adwa'ul Bayan contohnya. Adwa'ul Bayan ni tafsir Al-Quran bil Quran.
Bagus dah tu, tapi dia bentuk tafsir, bentuk terlalu tafsiran ya. Akademik sangatlah, ilmiah sangat. Tapi tadabbur ni dia satu bentuk pengajaran secara mudah dan kita boleh fahami dan dapat hayati maksud perkataan tersebut. Itu pendekatannya berbeza. Sebenarnya matlamat sama, nak memahami Al-Quran. Okay. Jadi Al-Quran, Al-Hikmah dan Al-Quran bermakna Al-Quran. Itu dia. Hikmah dalam ayat-ayat hikmah di dalam Al-Quran diterjemahkan oleh sebahagian para ahli tafsir sebagai makna Al-Quran sendiri. Okey, jadi iaitu hikmah ada Al-Quran iaitu segala mukjizat, keajaiban dan rahsia Al-Quran dari sudut bahasa, makna, tafsir dan segala khazanah ilmu yang terdapat di dalamnya. Itulah hikmah. Apa saja yang ada dalam semuanya itu hikmah. Sebab tu Al-Quran Allah nisbahkan kepada Hakim. Yang kita sebut tadi kan, dalam surah Yasin kan, wal Qur'anil Hakim. Semuanya daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya adalah hikmah. Maka Al-Quran itu adalah hikmah. Jadi ditafsirkan firman Allah Taala, "Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah." Okey, kalau kita terjemah biasa, serulah ke jalan Rabb kamu dengan hikmah, dengan bijaksana. Tapi kalau mengikut tafsiran ini, hikmah di sini mana Al-Quran. Serulah manusia kepada jalan Rabb kamu dengan Al-Quran. Memang itu tepat sekali. Mengajak manusia kepada Allah, kalau bukan dengan Al-Quran, nak guna apa lagi? Okay. Okay. Tapi berlakulah kan, hari ni orang mengajak manusia bukan dengan Al-Quran. Bahkan dengan bakat dia, kelebihan dia, kemahiran dia. Itu satu silap. Okay. Jadi sepatutnya nak seru manusia kepada Allah, kita harus menggunakan kalam Allah, ini Al-Quran. Begitu juga diterjemahkan firman Allah Ta'ala ayat 269 ni, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, ditafsirkan, dan siapa yang diberikan hikmah yang ini pengetahuan terhadap Al-Quran, maka dia telah mendapat kebaikan yang amat banyak. Okay? Jadi kalau nak dakwah pada Islam, kita tak mahir Quran, macam mana kita boleh nak bawa kebaikan yang banyak? Tak jadi tuan-tuan. Tapi hari ini kita tengok biasa je, orang yang tak baca Quran, tak faham Quran, dia nak cerita pasal Islam. Dia nak mengajak Islam. Kadang-kadang rasa sedih tapi itulah sunnatullah. Allah tentukan begitu berlaku. Orang kata melalui seni boleh, melalui nyanyian boleh, melalui lakonan boleh, melalui drama TV boleh, melalui majalah hiburan boleh nak mendakwa manusia. Allah musta'an. Okay? Tidak ada jalan tuan-tuan. Semoga Allah bagi kita hikmah lah. Kalau kita tak boleh, tak memahami Al-Quran, macam mana kita nak cerita tentang agama Allah ini? Baik. Kedua, dikatakan makna hikmah mengikut Al-Quran itu ialah mawa'iz Al-Quran. Segala pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Okay? Memahami segala perintah dan suruhan serta larangan dan tegahan yang terkandung Al-Quran, itulah hikmah. Bila kita faham dan kita dapat laksanakan segala perintah larangan Al-Quran, maka kita telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ditafsirkan ayat 231 surah Al-Baqarah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih." Dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, dan kenangkanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu Al-Hikmah, dan yang memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Allah jadikan kitab ni sebagai hikmah, sebagai sumber untuk kita mengambil pengajaran daripada dia. Okay? Jadi itu maksud antara makna hikmah dalam Al-Quran ialah mawa'iz Al-Quran. Baik. Hikmah dalam Al-Quran juga bermakna an-nubuwah war risalah, kenabian dan risalah. Iaitu segala yang berkaitan dengan kenabian seperti mukjizat, sunnah dan kandungan dakwahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Surah An-Nisa ayat 54. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab, yang ini sama Nabi pendapat apa? Kitab apa? Tahu nama Ibrahim kitab apa? Kita tak tahu kan? Tapi kita tahu ada suhuf. Jadi di sini Alkitab di sini diterjemahkan sebagai agama. Okey? Alkitab wal hikmah, dan juga diberikan dia akan pangkat sebagai seorang nabi, nubuwah. Okey? Sebagai nubuwah. Dan jadi agama itu adalah risalah dia, al-hikmah itu adalah nubuwah dia. Dinun hanif.
agama tauhid yang dibawa oleh Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, agama Islam juga, ya, semua Nabi bawa agama yang sama, agama Islam. Dan kami telah memberi kepada beliau kerajaan yang besar. Okey. Baik. Kemudian disebut sini dalam surah Sad ayat 20, wa atainahul hikmata wa fadlal khitab. Serta kami kurniakan kepadanya al-hikmah, yakni kebijaksanaan dan kepintaran berkata-kata dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman. Baik. Banyak lagi. Al-hikmah juga dikatakan al-fahm wal 'ilm. Hikmah juga dalam Quran bermaksud kefahaman dan ilmu. Okay. Iaitu keupayaan memahami dan menguasai ilmu yang bermanfaat dan keselarian pandangan, perkataan dan perbuatan dengan kebenaran. Orang yang diberikan hikmah ni dia faham, dia ada ilmu dan dia faham, sehingga pandangannya, perkataan dia dan perbuatan dia selari dengan kebenaran. Maknanya semuanya ada. Yang dikata tu betul, yang dilihat tu betul, yang dikata tu betul, yang dibuat pun betul. Seperti mana Allah sebut, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan semenjak ia masih kanak-kanak lagi. Nabi Isa AS. Ya, dalam surah Maryam ayat 12. Dan seperti mana Allah sebut, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Di sini diterjemahkan Luqman ni, hikmah di sini sebagai apa tadi? Sebagai al-fahm wal 'ilm. Okay, bukan an-nubuwah risalah. Kalau diterjemahkan nubuwah risalah, Luqman ni adalah nabi. Okay? Tapi pandangan yang masyhur, dia adalah rajulun salih. Seorang abdun salih. Jadi hikmah yang disebut sini, nabi pun kata hikmah, dia pun hikmah, tapi hikmah yang disebutkan pada Luqman ini adalah al-fahm wal 'ilm. Baik. Dan banyak lagi. Hikmah juga bermakna fahmud daqa'iq wal fiqh fid din. Kefahaman secara terperinci dan tafakuh terhadap din Islam. Samalah ayat kalau kita terjemah wa atainaul hukma sabiyya. Kami berikan pada Isa AS sejak kanak-kanak lagi kefahaman yang terperinci dan tafakuh terhadap agama. Hikmah juga diterjemahkan dalam Al-Quran sebagaimana hujjatul aql, kepintaran dan kecerdasan akal. Okay, seperti mana Allah beri pada Luqman tadi. Boleh diterjemahkan hikmah itu bermakna hujjatul aql. Itu antara ada 6 maksud yang ditafsirkan oleh para ulama tentang makna hikmah. Okay? Jadi ada yang khusus kepada Al-Quran, ada yang khusus kepada Nabi sesuai dengan diterjemahkan pada mereka, dan ada khusus makna hikmah kepada manusia-manusia biasa macam kita. Okay? Jadi kita tak akan dapat hikmah dalam bentuk nubuwah wa risalah. Tak ada lah, habislah cerita. Hikmah tu tak ada. Hikmah yang tinggal, kita ambil Al-Quran sebagai mawa'iz dan pengajarannya, dan kita tinggal pada kita ilmu, kefahaman, tafakuh fid din, yang akhir sekali sebagai hujjatul aql, kecerdasan akal. Itu hikmah yang tinggal untuk kita sekarang. Pengertian hikmah menurut ahli tafsir. Dalam bab kedua ni ada satu lagi tajuk, dan al-hikmah menurut ahli tafsir. Saya ambil ringkasan dia. Dan dia bukan sama je. Saya ambil beberapa pandangan. Antara makna hikmah menurut ahli tafsir, nasihat dan peringatan. Tadi dia sama, al-mawa'iz, ya? Nasihat dan peringatan. Juga ditafsirkan hikmah oleh kalangan ahli tafsir, pandangan akal yang menempati hukum syariat. Bila pandangan kita menempati hukum syariat, itu maknanya hikmah. Jadi ada perkara yang perlu diijtihadkan, diberikan pandangan. Jadi bila seorang mampu memberi pandangan pada perkara-perkara yang tak jelas hukumnya pada kita sekarang ini. Jadi sebenarnya setiap hukum tu, setiap perkara tak ada hukumnya. Allah tak tinggal satu benda pun. Allah dah terangkan, cuma kita tak nampak lagi sekarang. Dalam isu seperti itu, pandangan manusia dibenarkan. Okay, kita tak nampak apa dalilnya, apa hukumnya. Okay, kita nampak macam benda tu tak ada. Hakikatnya saya yakin, orang beriman yakin, Allah tak tinggal sesuatu pun dalam Quran, semuanya ada. Cuma kita tak jumpa lagi. Jadi dalam ketika belum jumpa tu, kita beristihad, beri pandangan. Bila pandangan kita menempati hukum syariat, itu dipanggil hikmah. Kalau pandangannya tak menepati hukum syariat, walaupun kononnya itu sebagai satu toleransi, satu asbab harmoni dan sebagainya, itu bukan hikmah. Kena faham. Baik. Imam Ibn Katsir berkata, diriwayatkan daripada Ali bin Talha, daripada Ibn Abbas, al-hikmah ialah pengetahuan mengenai Al-Quran seperti pengetahuan mengenai ilmu nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, muqaddam, muakhar, dan mengenai halal dan haramnya. Jadi kalau betul-betul nak kita tahu, nak dapat hikmah ni, kita kena belajar betul-betul Quran ni. Serius, belajar sungguh-sungguh.
Kadang-kadang jadi masalah hari ni, kita ambil ilmu-ilmu yang jadi wasilah kepada memahami Quran, dan kita pegang ilmu itu, tapi kita tak sampai pada Quran. Belajar bahasa Arab, belajar semua, mahir maka bahasa Arab, tapi tak faham Quran juga. Contohnya, ramai yang belajar lughah, dia akhirnya dia faham syair, dia faham adab nusus, dia boleh bercakap, boleh buat penulisan, tapi tak sampai pada Quran. Dan itu wasilah untuk kita memahami Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya cukup salah ya. Ramai yang mahir dalam bidang hadis, tapi dia tak faham Quran juga. Tak maaf nak cakap. Kan? Contohlah tadi ayat 46. Ayat 46 surah Anfal tadi. Allah kata jangan bergaduh. Hari ini dengan sebab kita mahir dah hadis, maka kita bergaduh dengan orang. Saya bagi contoh mudah lah. Mungkin tak tepat ya saya sebut tu. Tapi kalau itulah ya, mungkin contoh. Ramai juga yang mahir dalam bidang hadis, tapi dia tak faham Al-Quran. Pendekatan Al-Quran tak faham. Akhirnya bertembung. Berlaku satu yang kontra dengan apa yang disampaikan. Maka tak hikmah juga jadinya. Tak dapat hikmah. Jadi, fokus pertama bagi umat Islam, memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, kita tak boleh lari daripada wasilah tadi, ilmu alat. Tapi jangan mahir dengan ilmu alat, tapi tak mahir dengan Quran. Contohnya, tahu tentang enjin kereta, semua dia tahu. Detail. Tapi tak gerti bawa kereta. Ini berlaku orang yang sibuk dengan ilmu alat, ilmu wasilah tadi, ilmu alat, dia sibuk tapi dia tak faham Al-Quran. Dia tak dapat fiqh, kefahaman terhadap Al-Quran. Ada pula orang yang hafal Quran, hafal 30 juzuk, tapi dia tak ada ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Hafiz, hafal Quran, pandai baca Quran, bertaranum, berqiraat, semua dia ada. Tapi dia tetap tak faham Al-Quran juga. Sebab dia tak ada ilmu alat yang membantu dia memahami Al-Quran. Okay? Apa hal pun, ada orang yang walaupun dia tidak ada alat yang hebat, tapi dengan kehendak Allah beri hikmah kat dia, dia boleh memahami Al-Quran. Jadi fokus kita sebenarnya, kalau dari segi pendidikan, kita fokus kepada pemahaman Al-Quran. Bermula dengan membaca dengan betul, tartil, bertajwid. Kemudian kalau boleh menghafal, bukan semua orang hafal Quran, tapi kalau ada yang boleh menghafal Quran. Kemudian kita pergi pada memahami Al-Quran. Bila kita memahami Al-Quran, kita perlukan ilmu-ilmu tadi sebut tadi. Maka ilmu itu akan datang mengikut keperluan. Ilmu itu akan datang mengikut keperluan. Kita perlu ambil mengikut keperluan kita. Tapi kalau kita ambil ilmu tu saja, macam kita pergi pasar raya tak bawa senarai barang nak beli. Kita pergi, ambil je lah. Tengok ada offer, beli. Padahal kita tak perlu pun. Kan? Ada offer. Beli satu dapat dua. Apa dia? Pencuci pinggan. Kita tak pernah masuk pinggan kat rumah pun. Makan kat luar. Murah ni. 3 dapat ni. Kita beli contoh. Sama juga bila kita silap. Kita belajar Quran. Kan? Kita takkan hikmahnya jadi begitulah keadaannya. Umpamanya. Itu contohlah wallahualam. Kemudian disebut juga bahawa al-hikmah ini mengikut pandangan ahli tafsir, disebut oleh Imam Lais Ibn Sulaim, meriwayatkan daripada Mujahid, al-hikmah adalah sesuatu yang bukan berkaitan dengan nubuah, tapi ianya adalah ilmu dan kefahaman terhadap Al-Quran. Dia punya pandangan agak keras sikit, berbeza dengan yang lainnya. Dia kata hikmah itu tak ada makna lain kecuali ilmu dan kefahaman terhadap Al-Quran. Tak ada kaitan pun dengan bab risalah dan nubuah. Nampak macam ada betul juga kan? Risalah dan nubuah itu bergantung pada kitab atau kalam Allah yang diwahyukan pada mereka. Jadi bukan mana pandangan ini, walaupun tak ramai yang tak masyhur di kalangan kebanyakan ahli tafsir, para ulama, tapi ada benarnya. Nanti kita tengok kesimpulan dia lah ya. Kata Imam Malik pula, kata kata Imam An-Nakhai, al-hikmah itu adalah bermaksud kefahaman. Berkata Abu Malik, al-hikmah adalah as-sunnah. Imam Zaid bin Aslam berkata hikmah adalah akal. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Imam Malik berkata apa yang difahami oleh hatiku. Al-hikmah ialah kefahaman terhadap Allah. Al-hikmah adalah kurniaan dan rahmat yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Itu maksud dia. Okey, dia kata hikmah ni kita kenal Allah. Dan hikmah itu sesuatu yang Allah kurniakan kepada hambanya. Itu antara maksud. Baik. Imam Ibn Katsir membuat kesimpulan berdasarkan pandangan-pandangan ini. Dia kata pandangan yang sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian besar para ulama,
Al-hikmah itu bukanlah sesuatu yang khusus dengan nubuah, bahkan ia lebih luas dan umum daripada nubuah. Maksud paling tinggi al-hikmah adalah nubuah dan risalah. An-nubuah dan risalah itu adalah sebahagian daripada maksud al-hikmah. Berkata Imam Abdul Rahman As-Sa'di, al-hikmah ialah ilmu dan pengetahuan yang benar, akal yang cerdas dan kebijaksanaan yang istimewa, perkataan dan perbuatan yang selari dengan kebenaran. Ini antara maksud yang disebut oleh para ulama kita. Baik. Kesimpulannya, pandangan ahli tafsir mengenai maksud al-hikmah dalam Quran, kita boleh buat ada dua bentuk saja. Dalam dua bentuk. Seperti pertama, an-nubuwah, segala yang berkaitan dengan Nabi. Maknanya termasuklah Quran, sunnah dan sebagainya. Kedua, hikmah bermakna ilmu dan kemahiran. Hikmah bermakna hikmah dan kemahiran. Ini tak khusus kepada Nabi dan risalahnya saja. Apa saja amalan yang benar, yang menghalang pada kezaliman, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan betul, itulah dikata hikmah. Jadi ada dua saja. Dia dalam lingkungan dua perkara, dua bentuk ni. Bentuk nubuwah, termasuklah risalah di situ, Quran, sunnah dan sebagainya, dan juga dalam bentuk ilmu dan kemahiran. Okey, ada persoalan setakat ni? Habis bab 3 ni. Ya saya. Itu yang kita bincangkan sekarang ni. Oh, yang kata dia kata ini ada hikmahnya. Okey. Salah satu makna hikmah dalam penggunaan orang ramai. Maksud hikmah di sini kata ada kebaikan di sebaliknya. Dia makna al-hikmah bermakna khair. Apa saja hikmah yang dikatakan perkara itu ada kebaikannya di sebaliknya. Okey, kalau kita menggunakan hikmah untuk maksud itu tak ada masalah. Tapi kita cerita hikmah dalam konteks dakwah, menyeru manusia pada Allah, dia tak ada kaitan dengan tu. Kata kalau berlaku residen, tak apa, sabar, ada hikmah di sebaliknya. Itu betul, segi penggunaan di situ betul. Sakit, tak apa, sabar, ada hikmah di sebalik sakit tu. Allah nak ampunkan dosa sebagainya. Itu hikmah di segi maknanya ada kebaikan, khair. Tapi hari ini yang kita bicara tentang hikmah yang selalu gunakan dalam bab berdakwah. Pendekatan berdakwah. Itu bicara buku ni. Dia tak bicara tentang perkara tersebut. Tapi makna hikmah di segi itu betul. Kenapa tak ada orang ramai? Ada hikmahnya, Ustaz, sabar Ustaz. Orang tak ramai pun tak apa, ada hikmah dia. Contohnya, itu betul. Tapi yang kita bicara dalam buku ni, hikmah dari segi dakwah. Okey? Tak boleh gunakan perkataan hikmah di segi dakwah dalam bentuk yang tak betul. Itu yang berlaku hari ini. Penggunaan hikmah, pemahaman hikmah dan penghayatannya secara tak betul. So itu yang nak dibetulkan sekarang. Okey, jelas ya? Masya-Allah. Masuk bab 4. Ini penting. Pengertian al-hikmah dalam as-sunnah. Banyak cerita ni semuanya. Saya cuba ambil yang, sebab saya nak pergi pada contoh-contoh realiti daripada Quran dan hadis tentang penghayatan hikmah. Itu lebih penting. Tapi pengertian hikmah saya boleh ambil contohnya daripada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dhammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhu al-hikmah. Rasulullah SAW memeluk diriku ke dadanya, lalu dia berdoa, wahai Allah, ajarkanlah ia akan hikmah. Okey. Jadi kita tahu Ibnu Abbas ni apa jadi akhir? Apa gelaran dia? Okey, dia penafsir Quran. Hikmah yang Allah bagi pada dia ialah dia boleh menafsir Quran dengan betul dan tepat. Okey, jadi dia antara para sahabat yang mahir dalam penafsiran Al-Quran. Imam Bukhari menerangkan bahawa pengertian kata hikmah dalam hadis di atas ialah kebenaran yang selain daripada kenabian. Imam Ibn Hajar pula berkata terdapat pandangan yang berbeza dalam menjelaskan maksud kata hikmah pada hadis tersebut. Okay? Dia kata hikmah yang didoakan oleh Nabi kepada Ibn Abbas itu ialah kebenaran pada kata-kata. Biar dia cakap yang betul, yang benar. Hikmah yang didoakan ialah kefahaman daripada Allah. Biar Allah bagi kefahaman. Hikmah yang didoakan oleh Nabi itu ialah apa yang dapat disaksikan oleh akal akan kebenarannya. Okey? Jadi bila akal kita tak nampak kebenaran, itu satu perkara yang tak hikmah lah. Satu hikmah ni bila akal yang Allah beri kepada kita, kita nampak kebenaran. Ramai orang berakal, dianggap orang yang hebat pemikirannya, cendekiawan, intelijen, apa sebagai istilahnya.
tapi mereka tak nampak kebenaran. Tapi bila orang yang ada akal, dia nampak kebenaran dengan akalnya itu, maka itu dia diberikan hikmah. Ini antara maksud doa. Katanya lagi, hikmah yang didoakan oleh Nabi daripada Abbas tadi, Abdullah bin Abbas, ialah cahaya yang berupaya membezakan antara ilham dan waswas syaitan. Itu hikmahnya. Juga pantas dalam memberi jawapan yang benar. Itu juga hikmah yang didoakan oleh Nabi. Bahkan ada juga yang menafsirkannya sebagai Al-Quran itu sendiri. Pemahaman terhadap Al-Quran. Ini disebut dalam Fathul Bari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan la hasada illa fisnatain. Hadis yang kita masyhur kita dengar. Kita ambil yang perkara yang kedua, iaitu wa rajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada riwayat kata rajulun atahu Allahul ilma. Tapi dalam lafaz ini, dalam Sahih Bukhari disebut lelaki yang Allah berikan mereka hikmah. Lalu dia menghabiskan masanya dengan beramal dengannya dan mengajarkannya. Jadi kalau ada lafaz kata ilmu dengan hikmah tak bezalah, sebab makna hikmah tu juga makna ilmu. Kita ambil satu lagi. Ini penting kena faham. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna minasy-syi'ri hikmatun." Sesungguhnya sebahagian daripada syair itu adalah hikmah. Sekarang ni orang sibuk bersyair ni. Syair qasidah. Mungkin ini hujah dia. Dia kata syair, kita bersyair. Itu hikmah. Imam Ibnu Hajar berkata, maksud syair itu adalah hikmah ialah bahawa ada sebahagian daripada syair-syair, bukan semua. Yang diucapkan itu yang merupakan perkataan yang jujur dan menepati kebenaran. Bukan semua syair tak betul. Tapi ada syair. Itu yang syair-syair yang Nabi suka dengar daripada sahabat. Orang sebut Hasan bin Sabit, seorang yang suka bersyair. Pasti dia satu yang diucapkan oleh Hasan bin Sabit, sahabat itu, satu yang menepati kebenaran dan jujur. Kalau tak betul, hanya semata-mata halawah telinga, takkan Nabi nak dengar. Tapi kerana itu jadi hujah orang yang suka bersyair ni. Dia sibuk dengan syair dan qasidah, tinggal Quran, tinggal sunnah, dia sibuk dengan benda tu. Mereka kata inilah hujahnya. Ada para sahabat yang Nabi puji kerana kehebatan syairnya. Kan? Tapi kata Ibn Hajar, yang dimasukkan syair yang dipuji itu, dan hikmah itu, syair-syair yang diucapkan merupakan perkataan yang jujur dan menepati kebenaran. Juga diterangkan bahawa oleh kerana asal maksud kata hikmah itu adalah halangan, maka maksud syair yang hikmah ialah perkataan yang bermanfaat yang menghalang daripada sesuatu yang sia-sia. Tu kalau syair yang hikmah ni syair yang bermanfaat. Syair yang benar-benar manfaat dan menghalang daripada sesuatu yang sia-sia. Jadi kita timbanglah sendiri. Yang kita duduk bersyair sekarang ni, adakah dia tu sesuatu yang menepati kebenaran atau tidak, atau boleh menghalang kita daripada perkara yang sia-sia. Ada banyak lagi. Itu hadis-hadis yang sahih tentang perkara ini. Hadis-hadis di atas yang sebut tadi, contoh tak ada hadis yang sahih. Tapi dalam bab yang sama, dalam bab pengantar hikmah ini, ada juga hadis-hadis yang masyhur dalam kalangan umat Islam, namun dari sudut penilaian hadis-hadis tersebut adalah lemah kerana kecacatan yang terdapat pada sanadnya. Ada mungkar, ada yang batil. Contohnya, ini kita satu contoh, sebab ini kerana digunakan oleh manusia. Iza ra'aitumur rajula qad u'tiya zuhdan fid dunya wa qillata mantiq faqtaribu minhu fa innahu yulqil hikmah. Ini satu yang masyhur. Apabila kamu dapati seorang lelaki telah dikurniakan punya sifat zuhud terhadap dunia dan kurang berkata-kata, maka dekatilah ia, kerana apa yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan terdapat dalamnya sanad seorang perawi iaitu Abul Khallad, seorang yang dhaif. Kemudian yang satu lagi yang masyhur, selalu kita dengar, al-hikmatu dalatul mu'min. Fa haisu wajadaha fa huwa haqqu biha. Dalam lafaz lain, haisu wajadaha jazabaha. Hikmah adalah sesuatu yang hilang daripada orang beriman. Maka di mana saja dia menemuinya, maka dialah yang paling berhak akannya. Atau mengikut lafaz lain, dialah di mana saja menemuinya, maka dialah yang berhak mengambilnya dengan segera. Imam At-Tirmizi berkata dalam sanad hadis ini, ada Ibrahim bin Fadl al-Madani al-Makhzumi. Dia adalah seorang yang lemah pada hafazannya. Tapi ini masyhur ni, orang guna ni. Tapi salahnya, kita guna untuk benda yang tak betul. Hadis tu hal lah, lemah. Kita kata kita ambil dari orang barat sebab itu benda-benda yang baik. Itu hikmah, Ustaz. Rasa dengar tak? Hikmah.
Apa yang ilmu di barat dan di timur tu adalah hikmah. Dan kita ni patut ambil. Kita orang Islam sepatutnya buat macam mereka. Kita yang patut jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Sebab itu semua hikmah. Faham tak maksud saya? Macam tak faham je? Kita nampak orang barat buat tu yang baik, semuanya hikmah. Dan kita mesti buat. Sebab itu kita punya. Itu hikmah yang telah hilang. Orang barat pun jadi doktor, dia ambil daripada Islam. Dia kata macam tu. Ya? Jadi kita kata kita wajib ambil balik. Sebab itu hak kita. Hadis ni dah lemah. Dan penghayatan hadis tu pun tak betul. Bukan yang ada di barat dan timur itu semuanya hikmah. Ya, bukan semuanya hikmah. Tapi hari ini atas alasan seperti ini, kita sibukkan lahirkan kadang-kadang anak-anak orang Islam ni yang kononnya profesional, kerana mereka tu mengambil hikmah yang telah hilang daripada orang Islam sendiri. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, itu berlaku. Saya harap boleh faham. Tapi jangan salah faham. Bukan salah jadi doktor, bukan salah jadi lawyer sebagainya. Tapi kalau itu yang dikatakan hikmah, kan? Kemudian belajar dengan mereka, dengan orang barat, orang yang tidak ada ketuhanan dalam diri dia, apakah hikmah yang kita akan dapat? Tak dapat apa sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Ada satu lagi hadis diriwayatkan oleh Abu Naim dengan sanad yang lemah daripada Abi Ayyub. At-tam'u yadhhabul hikmata min qulubil ulama. Sifat tamak menghilangkan hikmah dari hati para ulama. Hadis ni sanadnya memang dhaif, ya. Dan hadis palsu yang masyhur, qalbun laisa fihi hikmatun ka baitin kharibun. Kharibin, maaf. Hati yang tiada dalamnya hikmah seperti rumah yang rosak. Dia bukan hadis. Maknanya betul lah. Tadi semua maknanya betul, lebih kurang lah kan. Tapi tak boleh sandar pada Nabi SAW. Satu lagi, Ra'sul hikmati makhafatullah. Kepala atau asas hikmah adalah takut pada Allah. Memang betul, tapi itu bukan hadis. Nabi tak sebut gitu. Ar-rifqu ra'sul hikmah. Sifat berlemah lembut itu adalah asas kepada hikmah. Juga hadis dhaif. Kemudian sebut lagi, al-hikmatu asyara. Ini asyaratu ajza. Tis'atun minha fil uzla wa wahidun fiha fis samt. Hikmah itu terdiri daripada 10 bahagian. 9 daripadanya terdapat pada amalan beruzlah, mengasingkan diri, bertapa. Dan 1 pada sifat berdiam. Meski makna betul, tapi Nabi tak sebut begitu. Ya? Tapi ada beza juga. Nabi suruh kita bergaul. Orang beriman yang bergaul dengan masyarakat lebih baik daripada yang duduk sendiri. Kecuali di waktu fitan yang Nabi sebutlah. Okay? Jadi ada perbezaan. Jadi walaupun nampak umum macam bagus, tapi ada maksud yang tak kena. Ada 2 lagi. Hadis yang dhaif jiddan, amat lemah. Al-hikmatu tazidu syarif syarfan wa tarfa'ul 'abdu al-mamluka hatta tujallisahu majalisal muluk. Hikmah menambah kemuliaan kepada orang yang mulia dan mengangkat darjat seorang hamba abdi sehingga hikmah itu akan meletakkannya di kedudukan raja-raja. Itu dia. Betul lah makna dia kan, tapi dia bukan hadis, ya. Satu lagi hadis dhaif, ana darul hikmati wa ali babuha. Ini selalu kita dengar. Orang Syiah selalu guna hadis ni. Okey? Saya adalah rumah al-hikmah, yakni kebiasaan Ali adalah pintunya. Ni antara kata hadis ni bukan dhaif, maaf, kata Imam Tirmizi hadis ni munkar. Nauzubillah min zalik, ya, hadis munkar. So ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang munkar. Jadi kena berhati-hati. Maknanya betul tadi tu, yang hikmatul dolatul mukmin, maknanya betul. Kita orang beriman yang memiliki hikmah. Al-Quran tu hikmah kita, tapi kita sendiri dah tak pegang Quran. Jadi kalau kita nak ambil balik hikmah tu, bukan pergi ke barat atau ke timur, pergi pada Quran balik. Baru ni saya berbincang dalam satu kursus tentang untuk latihan pada pengetua-pengetua. Mereka bawa perkataan orang barat. Yalah, memang mereka belajar begitu kan. Tapi mereka nak cover kita tu, Ustaz jangan rasa stres sangat kami sebut orang barat ni. Sebenarnya kalau kita tengok Ustaz, sebenarnya mereka ambil daripada Islam juga semuanya. Jadi nak cover sikit lah. Saya pun kata, kalau begitu kenapa kita tak ambil terus daripada Islam? Kan kita orang Islam. Kenapa kita mesti melalui mereka? Itu saya tak tahu lah Ustaz. Itu yang kita kena tahu sekarang, saya kata. Kita dah tahu kononnya lah, orang barat ambil daripada Islam. Dia kata Stephen Covey pun ambil daripada Quran. 7 Habit tu. Saya kata, apa nak mengambil kat Stephen Covey? Kita pergilah belajar Quran. Kita ambil terus. Pasti lebih baik. Ya, daripada kita pergi pada Stephen Covey pula. Dia kata, itu modul ni memang orang lain buat, Ustaz. Kita sampaikan je. Itu jawapan yang paling mudah lah. Okay?
Baik. Ini realiti kita hari ni kan. Kita kata perubatan tu ilmu Islam. Berapa kita pergi belajar dekat orang barat? Kalau betul perubatan tu Islam, ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah Nabi. Hari ini kita kata perubatan tu ilmu Islam. Kita perlu lahirkan doktor-doktor Islam yang mukmin. Tapi yang kita belajar tu adalah disiplin ilmu barat yang tak ada ketuhanan, yang tak ada ihsan. Tak ada ihsan, tak ada tauhid. Kita rasa kita doktor yang bagus hanya sebelum berbedah kita sembahyang 2 rakaat, berselawat, kita seorang doktor Islam. Tak malah ya? Kan? Betul tak? Itu je. Oh, saya alhamdulillah Ustaz, doktor ni sebelum bedah saya dia suruh saya berselawat, baca bismillah. Kan? Lepas tu dia solat 2 rakaat. Oh, bagus Ustaz ni. Hospital pakai Islam. Tapi sebenarnya bukan itu saja, luas lagi. Nak jadi doktor Islam ni banyak tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, mukmin. Bila saudara kita sakit, patut apa kita buat pada dia? Bukan sekadar kita merawat dia je, kita kena kurangkan beban dia. Ini kalau walaupun pakai Islam, pun tak bayar, tak dapat jugalah. Betul tak? Kan? Ada yang baik insya-Allah kan. Tapi realiti itulah dia. Sebab kita tak ambil nilai ihsan. Kalau kita ambil perubatan daripada Al-Quran dan Sunnah, ada ihsan. Okey? Ada ihsannya. Buat baik, kebajikan, memudahkan urusan orang lain. Segalanya ada. Hari ni walaupun nama pakai Islam, kamu kena ada insurans. Kemudian boleh ceritalah, kalau tak ada kan kita cari demus kemudian. Tapi mula-mula sekali apa dia? Kan? Mana pergi ihsan di situ? Contoh, ni contoh, wallahu alam. Jadi itu perkara dia. Baik. Bab kelima, al-hikmah menurut penakrifan para ulama. Ini banyak ni. Lebih kurang sama je isi dia. Okey, saya baca. Terdapat berbagai pentakrifan bagi perkataan al-hikmah dalam kalangan para ulama yang mana pentakrifan tersebut tidak jauh daripada pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelum ini. Bahkan ianya hampir sama dan menepati antara satu sama lain. Namun dinyatakan di bawah ini pentakrifan daripada kalangan para ulama agar semakin jelas dan terang pengertian al-hikmah. Dalam buku Al-Mu'jam Lughah Al-Fuqaha disebutkan bahawa al-hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Betul lah tu kan? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sekadar meletak je. Meletakkannya pada masanya dengan caranya. Ya? Itu kena faham. Kalau kita kerja contohnya 8 hingga 9, 8 hingga 5 petang. Ya? Lepas tu kita kata orang tu keluar makan pukul 1, pukul 2, kita balik pukul 3. 1 jam kita tak. Kononnya kita ganti balik. Tak apa. Saya nanti pukul 5 hingga pukul 6 saya sambung lagi sejam. Adakah itu dikata hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya? Kata saya ganti balik Ustaz. Awak ganti. Waktu 5, 6 orang tak datang pejabat dah. Orang tak berusaha dengan awak dah. Contoh. Tapi ada orang rasa, saya walaupun saya memanglah 1 jam ni saya tak masuk, tapi saya tunggu kat office sampai habis pukul 6. Kita tambah 1 jam lagi. Ada orang rasa, ini contoh lah. Berkait dengan contoh-contoh lain yang kita buat selalunya. Walaupun kita meletakkan sesuatu pada tempat, tapi bukan pada masa dan caranya. Tak kena juga. Okay? Imam Ibn Qayyim berkata, ni tengok Ibn Qayyim. Pentakrifan yang terbaik yang diberikan kepada perkataan al-hikmah adalah pentakrifan yang diberikan oleh Imam Mujahid dan Imam Malik, iaitu pengetahuan yang benar dan beramal dengannya serta jujur pada perkataan dan perbuatan. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid dan Imam Malik, iaitu pengetahuan yang benar dan beramal dengannya. So kalau kita ada maklumat, ada pengetahuan tapi tak benar, itu tak jadi hikmah juga. Kedua, kita beramal dengannya serta jujur pada perkataan dan perbuatan. Maknanya ilmu kita itu jadi jujur bila perbuatan dan perkataan kita sesuai dengan ilmu tersebut. Baru jadi jujur. Rashid Ridha berkata, al-hikmah adalah ilmu yang benar yang membangkitkan kekuatan untuk mengerjakan amalan yang bermanfaat, iaitu kebaikan dan kebajikan. Itu hikmah. Ilmu yang benar yang membangkitkan kekuatan untuk mengerjakan amalan yang bermanfaat, iaitu kebaikan dan kebajikan. Imam Ar-Razi berkata, hukum al-hikmah adalah akal. Hukum al-hikmah dan akal adalah hukuman yang benar, yang jauh daripada penyelewengan dan kerosakan. Dan hukum syahwah dan nafsu
menjerumuskan manusia kepada bencana dan keperitan. Jadi kalau kita tahu bila kita buat satu yang benar, okey, jauh dari penyelewengan dan kerosakan, itu adalah hikmah. Sebaliknya, kalau kita buat satu yang menjerumuskan manusia kepada bencana dan keperitan, maka itu adalah mengikut hawa nafsu dan syahwah. Okey. Akhirnya, sebagai kesimpulan terbaik yang menghimpunkan hampir semua pentakrifan sebelum ini, dinyatakan pentakrifan Imam Ibn Qayyim dalam bukunya Madaris As-Salikin. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Hikmah adalah melakukan suatu perbuatan dan perkataan yang sepatutnya, sebagaimana yang sepatutnya, pada waktu yang sepatutnya. Disebut tadi. Orang putih pun ada kata gini kan? Kita orang putih. Padahal Ibn Qayyim yang sebut ni. Saya terkejut juga bila saya terjemah. Rasa pernah dengar orang putih kata kan? Do right thing, right time. Tak apa, dia cerita betul lah kan? Saya kata, ya lah ni, rupanya Ibn Qayyim Al-Jawzi sebut ni. Imam kita disebut melakukan satu perbuatan dan perkataan yang sepatutnya, sebagaimana yang sepatutnya, pada waktu yang sepatutnya. Okay? Buat yang betul pada waktunya dengan caranya betul. Contoh berikut akan dapat menjelaskan lagi pentakrifan di atas. Kewajipan mendirikan solat adalah suatu kewajipan yang mesti dilakukan menurut cara yang telah ditentukan pada masanya dan yang telah ditentukan. Kalau kita solat subuh pukul 9 pagi, walaupun solat, tapi tak kenalah. Bukan subuh gajah tak ada subuh. Tapi ada orang dia lega, tak apa Ustaz, saya sembahyang. Okey? Sekiranya solat itu dikerjakan tetapi tidak menurut cara yang ditetapkan dan tidak pula pada masanya, maka solat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Walaupun kita solat pada waktunya tapi tak ikut caranya, itu yang kita suruh solat ikut Nabi kan? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan kita kena solat pada waktunya sebab Allah dah tetapkan waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini contoh. Kiaskanlah pada yang lainnya. Apa saja urusan dalam dunia sekarang ni. Minta maaf, banyak benda-benda yang kita rasa kita buat dah, tapi oleh kerana caranya tak betul dan masanya pun tak tepat, maka dia sebenarnya bukan hikmah Allah Ta'ala. Okay? Banyaklah contoh, tapi mungkin kita tak boleh nak kongsi sekarang ni. Okey, pembahagian al-hikmah, bab yang ke-6. Imam Ibn Qayyim berkata al-hikmah itu terbagi pada dua bentuk, iaitu ilmiah, pengetahuan terhadap hakikat di sebalik suatu, serta pengetahuan terhadap kaitan antara sebab dan musababnya dari sudut kejadian dan perintah, ketentuan dan syarat. Itu disebut. Mana ilmiah? Apa dia katakan ilmu? Hikmah sebagai bentuk ilmu, kita tahu hakikat suatu benda itu. Sebagainya, bukan hakikat, ilmu hakikat tu, tuan-tuan yang salah faham. Kalau hakikat ilmu hakikat ni dia lain daripada yang kita nampak. Dia kata mau nampak tu bukan, hakikatnya lain. Ilmu yang dikatakan ilmiah ni, hakikat kita kenal suatu itu sebenar-benarnya seperti dia. Kalau tiang, kita kata tiang lah, kita tak kata benda lain. Kalau ilmu hakikat tu, itu bukan tiang Ustaz, itu sebenarnya lain, kata dia. Kan? Contohnya kata orang gila. Orang gila, itu bukan Ustaz, dia sebenarnya wali. Ya. Lagi ilmu hakikat ni, yang kita dengar sekarang ni, dia berlawanan dengan yang disebut Imam Ibn Qayyim, ilmiah. Kita kenal sesuatu itu seperti mana dia itu. Kan? Itu maksudnya. Kita tahu sebab bagi suatu perkara. Kita bukan sekadar tahu sesuatu yang telah berlaku saja, tapi kita mahir kenapa jadi begini. Apa sebab dia? Kan? Itu satu bentuk hikmah dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Okey? Kemudian hikmah dalam bentuk amaliyah, menetapkan satu pada tempatnya. Perbuatan itu yang dilakukan pada tempatnya. Sesungguhnya beliau berkata hikmah itu mempunyai 3 tahap atau peringkat. Tahap pertama, memberi kepada setiap sesuatu akan haknya, tidak diabaikan, tidak dipercepatkan atau ditangguh dari masanya. Itu hikmah. Setiap sesuatu diberi haknya sesuai dengan masa dan tempatnya. Tak dipercepatkan, tak dilewatkan. Dijalankan sesuatu pada seperti mana sepatutnya. Jadi orang yang suka menangguh-nangguh kerja ni tidak hikmah. Betul orang yang terlalu cepat sangat, tergesa-gesa, tergopoh-gapah. Dia nakkan sesuatu sebelum masanya, maka dia juga tidak hikmah. Kedua, tahap kedua, memperakui kesempurnaan Allah pada janjinya, mengetahui keadilannya pada peraturannya dan menyedari kebajikannya dalam larangannya. Itu hikmah tadi. Yang ditanya tadi, mana hikmah? Apa hikmah kan? Ada kenapa Allah jadikan begini? Kenapa larangan ada hikmah sebaliknya? Okay? Makna hikmah situ. Jadi kita kenal kesempurnaan Allah Taala pada janjinya. Kita mana yakin bila Allah janji tak akan memungkiri janji. Hari ini kita lebih yakin pada janji manusia. Janji Allah kita tak yakin. Mana nak jumpa hikmah? Ya? Kita yakin pada keadilan Allah Ta'ala.
Walau apa pun berlaku, Allah Maha Adil. Hari ini kita selalu berpersoalkan. Kadang-kadang tak sedar. Kalau betul Allah Maha Penyayang, kenapa Allah biarkan orang Yahudi bunuh orang Palestin macam tu? Kesian budak-budak pula tu. Kerana tak sedar kita cakap benda tu. Sebab inilah kita hilang hikmah. Hikmah yang tak ada pada kita. Kalau kita orang yang hakim, yang faham betul-betul, Allah, Maha Suci Allah daripada kezaliman. Maha Suci Allah. Ya? Ini bukan benda kecil tuan-tuan, benda besar. Antara penjelasan mengenai tahap ini, sebagaimana pandangan ahli isbat dan ahli sunnah, hikmah adalah matlamat yang terpuji, yang dituntut oleh Allah Ta'ala dalam ciptaan dan perintahnya. Mana setiap yang Allah buat itu penuh hikmah. Setiap ciptaan dia, setiap perintahnya, suruhan dan larangannya, dipenuhi dengan hikmah. Yang mana segala perintahnya adalah untuk mencapai matlamat ini. Itu hikmah yang ada di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia telah meletakkan ketentuannya dan mencipta makhluknya kerananya, kerana hikmah yang ada pada Allah. Kerana kebijaksanaan dia. Allah buat satu perkara, dicipta satu perkara, dia suruh satu perkara, dia satu perkara, semuanya kerana hikmah yang dimilikinya. Sebab dia tu maha bijaksana, maha mengetahui, maha hadus maklumat dan pengetahuannya. Jadi kita ni, apa yang berlaku pada kita hari ni ada hikmah Allah Ta'ala. Patutnya kita kenal, wah, aku berlaku begini, kita makin kenal Allah Ta'ala. Itu maksudnya lah, lebih kurang nak cerita tu. Tahap ketiga, mencapai al-basirah, pandangan hati yang bersih dan benar. Di dalam berhujah, hingga kamu mencapai hakikat pada tunjuk ajarmu, dan mencapai matlamat pada isyaratmu. Ini basirah ni. Mana orang yang Allah bagi di kekuatan basirah ni. Bukan, di dalam Quran ada basarun, ada, apa dia? Basirah. Okay? Kalau basarun tu, jamak dia absar. Kalau basirah, jamak dia basair. Kalau basarun dengan absar ni, pandangan mata. Kalau basirah, hati. Kalau ada hadis dia kata apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini kata ihsan. Yang saya sebut tadi, tak ada nilai ihsan pada orang barat. Mereka hanya ada nilai ni, apa yang dilihat oleh panca indera. Mereka tidak ada nilai roh ketuhanan, hati tak ada. Okay? Apa yang mereka ada semua, tak ada basirah ini. Okay? Basair, tak ada basair. Jadi, apa dia basair? Apa Nabi sebut? Kul hadi sabili, ayat Quran, kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Okey, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, atas basirah, cahaya petunjuk di hati kita, bukan mata kepala kita. Itu basirah tentunya. Berkata Ibn Qayyim, kamu mahu mencapai darjat ilmu yang tertinggi pada hujah-hujahmu, itulah basirah, di mana hubungan ilmu dan di dalamnya kepada hati seperti hubungan pandangan kepada hati. Ilmu dan hati ini seperti mata dengan hati, hubungan dia. Inilah ciri keistimewaan yang hanya dimiliki oleh para sahabat dibanding oleh seluruh umat ini. Dan inilah darjat ulama yang paling tinggi. Mereka yang ada basirah. Tengok para sahabat, mereka ada basirah. Mereka melihat dengan mata hati mereka. Kita melihat dengan mata kepala. Bahasa yang paling kasar, kita melihat dengan apa dia? RM. Apa yang dapat manfaat? Ringgit, itu betul, itu bagus, itu hikmah. Apa yang tak ada tu tak ada. Itu lebih jauh lagi lah. Okay? Jadi basair, Allah kurniakan basirah ni, pandangan hati pada orang-orang yang hatinya bersih. Okay? Hatinya yang bersih daripada syirik, daripada nifaq, daripada fisq, fusuk dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah begitu basirah. Tapi manusia contoh yang paling baik pada sahabat radhiyallahu anhu. Subhanallah, hati mereka bersih. Sebab tu di kalangan mereka tu ada 10 orang yang telah dijamin menjadi ahli syurga sebelum mereka masuk syurga lagi. Basirah yang ada pada mereka. Mereka mengenal kebenaran. Okay? Baik. Ini penting. Kita ambil. Tajuk ni penting. Pukul berapa dah? Nak rehat ke? 10 minit? Okey, rehat dulu. Saya pun dia rehat 10 minit.